ataupun dikenakan diat yang macam ni, agak-agak seri lah. Jangan dengar tuan nak sebut, bukan saja orang buat jenayah tu seri. Orang yang tak buat jenayah pun takut nak buat jenayah, takut dia kena macam tu, mampus aku kata dia. Kesan hukum Islam. Inilah pentingnya hukum Islam. Dan siapa? Bukan tujuan untuk siksa orang, bunuh orang, bagi orang jadi abdi sampai kena bayar hutang dalam tempoh ni, dalam umur ni agak tinggi. Tapi nak sebut pencegahan yang berlaku dengan sebab ada hukum ini. Apa dia? Orang pakat tak berani bunuh orang. Bahkan kita berani cabar, kata macam ni, mu nak tengok aku senang, mu bunuh pak aku. Bukan nak bagi galakan bunuh tau, tapi dia kata apa? Mu nak tengok aku senang, mu bunuh pak aku. Mu bunuh pak kita kan? Bapak kita pun sebulan apa duit gaji. Mu bunuh pak aku tu sebab aku senang, maksud tak? Mu bayar dia ada, kami goyang kaki anak-anak tu. Nak kata apa tu? Kesan hukum Islam ni sampai orang tak berani buat jenayah, kita offer suruh dia bunuh pun dia tak mahu bunuh. Best tu hukum Islam ni. Tapi kalau hukum sikit lah, kalau sebut kata hukum sibil yang baik kerajaan Malaysia atau kerajaan lain dalam dunia, dia memang kuasa memahami kerajaan. Warisnya lah. Kalau kata dengan sebab tu merempat tu, tak ada siapa nak ambil duit. Sekupang kerajaan tak bagi. Kerajaan ni kita tangkap, lepas tu masuk penjara. Dia suruh buat kerja dia macam ni, kerja keras kan, kerja apa kan, gini ni, sampai waktu dia tengok akhlak baik, hari jadi agung apa kan, lepas. Kita ni punya susah, dia orang dah lah duduk dalam tu makan free. Kita kena cari. Nak kata bagus hukum Islam ni, sikit lah tentu. Macam mana pun kita nak sebut tu adalah bunuh sengaja. Dan bagaimana kita dah nak kendala antaranya, dia lah bunuh dengan gunakan alat yang boleh membunuh pada ghalib, dan memang dia kosot pada orang tu, memang dia nak buat orang tu. Okey, soalan tu boleh bunuh sengaja, boleh pindah diat 100 ekor, dan diat panggil mughalazah. Sekali lalu dah sebut, detailnya jumpa depan. Apa dia? Ada soal? Dia murtad, apa tu? Maksudnya dia murtad, lepas tu dia mati, macam tu. Murtad dia lah kena bunuh dah kalau murtad ni. Alhamdulillah. Kedah kita ada bicara bab pesaka dulu tak? Murtad ni ialah antara bab yang tak sabit dalam bab waris yang boleh melepaskan. Pasal dia pun sepatutnya hukum apa? Bahasa mudah itu kan. Bila dia murtad, dia pun sepatutnya kena hukum bunuh. Pasal apa? Murtad. Memang kuasa tu tak ada kat dia lah. Dia hukum macam bangkai lah. Itulah bahasa dia. Walaupun tak bangkai lagi. Pasal dia tak ada hak lah situ. Apatah lagi istilah murtad, dia pula tak mau batas balik, tak mau syahadah, dari sisi hukum kena bunuh. Dan bunuh tu macam mana? Kalau katalah sebelum tu ada wapak dia kena bunuh, dia macam mana hak dia? Jadi kalau ikut murtad, kalau dia masuk Islam balik, susah nak sebut tu. Pasal dia jadi bercampur, hak ni. Lepas tu susah nak sebut definisi sikit tu. Macam mana pun nak kata gini, pasal nak kata gini. Jadi asalnya kalau katalah ada bapak dia kena bunuh dia ni, jadi murtad lah apa sebagainya, bila dia masuk Islam dapat lah. Tak Islam tak dapat. Nak sebut itu. Dan duit daripada mati ni adakah hukum pesaka? Tak, dia bukan hukum pesaka. Dia istilah dia kan. Jadi dia bukan istilah yang pemilikan tu dengan kepada waris. Bukan. Cuma waris dia tak hak menuntut saja. Satu kalau kata dia orang ni fasik. Kalau fasik boleh terima lagi, memang boleh. Cuma masalah murtad. Kalau murtad dengan sebab tu, dia kenakan hukum, tengok hukum bunuh. Dia kena bunuh dulu lagi, memang tak ada waris apa-apa lah. Tak dapat apa-apa buah-buahan tu. Yang tu kot sekali lalu tu. Orang macam mana pun fasik boleh lagi. Fasik masih dapat abuan daripada diat. Ada lain tadi.
Orang Islam bunuh orang kafir ada depan tu. Ha. Cuma kafir yang dia akan bincang ni kafir zimmi Ahli kitab kita bunuh orang Yahudi macam mana, bunuh orang Nasrani macam mana. Macam mana pun kalau sebut kaedah umum, kita bunuh orang kafir, kita tak kena kisos. Kisos hanya berlaku dengan syarat mesti sama taraf Islam dengan Islam. Kalau dia kafir, kita Islam, kita tak kena kisos, tapi kena bayar diat. Jadi kisos memang tak ada hak dekat orang kafir kat kita. Tapi kena diat. Diat pun banyak agaklah kena bayar, ada 1/3. Dia akan sebut nanti berapa kadaran tu. Orang Yahudi berapa, Nasrani berapa, tapi memang tak macam diat orang Islam lah. Pasal dia ni hukum low profile, low standard punya orang. Siapa? Orang kafir. Cuma tak macam mana pun nak sebut gini, tapi taklah dia orang macam ni. Tapi nak kata macam ni dari segi martabat dia. Dia orang ni macam kambing lembu. Bunuh lembu macam mana? Kita kena kisos tak, kena bayar harga lembu lah. Cuma yang tu lembu, ni bukan lembu, tapi orang, tapi kafir. Dari segi hukum, kalau dia kafir zimmi, kita memang tak boleh bunuh dia, tapi bunuh dia kita tak kena kisos, tapi tetap kena bayar. Bayar apa? Bayar diat. Cuma diat dia tak sempurna macam kita bayar pada diat orang Islam. Ayat dia macam tu lah, detail tu banyak. Dia atas kata salah, tetap salah. Dan kita bicara apa? Kafir mana? Kafir zimmi. Ada pun kafir harbi, memang kita suruh bunuh dia. Definisi kafir harbi zimmi tu macam tu. Simpan-simpan rasa beri dah tang hukum bunuh dia orang tu. Cuma kalau kepanjangan sikit tu, kafir keliling kita ni nak kata apa? Zimmi ke harbi? Harbi dah kan, pasal dia orang bukan perang dah. Bahkan kadang-kadang ada di antara mereka sangat baik. Yang jahat-jahat lah kan. Yang perang lah bukan harbi Tapi kadang-kadang dia bukan perang dah, dia sangat baik. Dan baik tu kadang-kadang baik pada orang Islam kita lagi. Macam mana tu? Dia tu kesilapan kita, kita tak dakwah dah. Macam mana pun nak sebut dan kata, adakah dia harbi? Harbi tak? Zimmi pun tak. Pasal zimmi mesti syarat dia mesti bayar diat kepada kerajaan Islam. Orang kafir kita bayar diat. Dia bayar diat, bayar jizyah kepada kerajaan Islam. Dia ada bayar jizyah. Bayar kamtek dah. Tu kita pun bayar. Sistem dah tak Islam. Jadi nak bagi definisi tu pening sikit. Kafir apa ni? Kafir pening. Boleh lah bahasa itu kan. Pasal tak boleh nak bagi status Nak kata zimmi tak perang. Nak kata zimmi tak bayar. Tak bayar jizyah. Nak kata harbi tak perang kita. Kafir apa? Kafir pening. Macam mana tak nak bagi pening? Buat aku Islam. Tak pening. Sikit ayat tu. Macam mana pun dia tak kata boleh lah kita bunuh dia. Kita memang tak disuruh bunuh. Dan kaedah Islam kita disuruh ajak dia masuk Islam. Kalau memang dia masuk Islam, ujung. Kalau dia tak mau masuk Islam, tu yang duduk kerajaan kita, mau tak mau masuk Islam, kena ikut dan bayar jizyah untuk menunjukkan ketaatan. Hak tu pun tak mau, keluar kita perang. Hak tu buah harbi. Jadi kafir kita lah ni, dia kata, kafir apa? Kafir pening. Semua kita tak buat kerja. Maksudnya kita dakwah dia pun tak, kita suruh masuk Islam pun tak, apatah lagi kita nak suruh dia bayar jizyah pun tak, lagi. Nak tiba-tiba nak perang. Apa? Bukan kaedah kita tiba-tiba pergi perang orang kafir tak. Dia cerita Islam dulu. Tengok saya jawab tu. Lain. Dua kali. Kisah pun kisah, diat pun diat. Itu tak boleh mah. Itu lebih tu. Terlampau marah kan. Tak ada, dia bagi pilih bagi hadiah salah satu, nak pilih dua-dua letih Dari segi kaedah memang tak ada. Jadi maksudnya tak ada orang yang dia akan dikenakan hukum kisos. Masa yang sama pula waris yang ada mau kena bayar dia kami. Tak ada. Tak ada tu. Lain. Bagus soalan tu. Soalan ni adalah pembahagian daripada orang yang mati tu, waris yang ditinggalkan tu. Pasal kena faham, pertamanya harta tu tak dipanggil harta pusaka. Harta tu istilahnya diat. Jadi pembahagian apa? Ar-rajul, al-mar'atu, wa-rajul bil-qismati mati sawa. Ini sebab pembahagian lelaki dan perempuan sama.
Dia memang kalau nisbah, kalau sebut siapa hak paling besar nisbah nak menuntut, dia istilahnya memang waris tu waris asobah. Kalau kita belajar dalam bab faraid, kan ada bab istilah asobah-asobah tu. Asobah ni ialah waris lelaki lah biasanya. Daripada si mati, anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, tu. Orang tu adalah orang kuat, kalau ikut mereka ni lah orang keutamaan untuk memberikan keputusan. Kalau katalah anak lelaki dia ramai, anak lelaki tu semua waris asobah. Jadi di atas keputusan ke atas demo. Cuma bila dapat duit atalah dia pindah atas diat. Nak agih macam mana? Agih tu kalau ikut lelaki dan perempuan sama. Kalau katalah waris ni adalah anak, ada anak lelaki, anak perempuan. Jadi duit tu baginya lelaki dan perempuan sama. Jadi tak dengan kaedah li zakari mislu hadzil unsayain tu. Tak dia bagi dengan kaedah lelaki 2 kali ganda perempuan. Tidak, pasal dia bukan bab bersakar. Ya, maksudnya pembahagian itu atas istilahnya asobah ya. Ini tak pengagihan ni tak dipanggil atas kaedah asobah. Pengagihan ni tak dipanggil atas kaedah asobah. Ahli fardu yang tu kena semak sikit, saya tak apa peralih kat tu. Maksudnya kalau katalah selalu bab mati kan memang ada istilah ahli fardu, ahli asobah, kena tengok siapa hijab tak hijab tu. Tapi bila mati ni, adakah ahli fardu ni dia juga turut akan mengambil manfaat daripada diat ini dengan kadaran-kadaran berapa kan? Yang tu saya tak ingat tu. Macam mana pun kalau ikut isteri dari segi asal hak besar untuk tuntut diberi atas nama pewaris bagi si mati. Dan waris tu waris asobah. Bila dapat nak agih tu, hak tu saya tak detailkan. Kadang tak peduli pun pasal hukum tu tak berlaku. Buat tu je lah. Kalau peraid tu pasal duk berlaku, ambil peduli lah kan. Tapi pasal bab diat tu tak apa peduli. Jadi nak jawab masalah adakah ahli fardu, misalnya katalah yang mati ni suami, ada isteri dia, isteri dapat banyak anak. Adakah hanya kepada istilah asobah saja kan, yang isteri tak ambil bahagian di situ, ataupun macam mana? Yang tu tak ingat detail lah. Tapi seingat saya memang disebut gini, dia bukan pengagihan macam mana peraid dari segi fardu dan asobah. Dan memang orang yang disebut besar untuk mendapat habuan diat ini adalah pewaris yang terdekat. Jadi kalau kata ada anak lelaki dan perempuan, memang isteri, kalau ikut bab faraid dia ada fardu. Bapa ada asobah itu kan. Bapa ada istilah asobah, maksudnya ada hak dapat. Tapi kalau isteri tu detail tu kena rujuk balik. Terima kasih atas soalan tu, pasal bagus, saya tak biasa nak pergi tengok pun. Nanti kena tengok, ada peluang ni kita cerita lepas raya kot. Pasal bab tu memang saya lepas pandang tu, tak perhati pun. Ini best soalan tu. Terima kasih soalan tu. Ada lain? Accident. Ya. Yang tu kalau ikut hukum bunuh tak sengaja tu, cuma ke depan lah kan. Masa kita duk cerita bunuh sengaja hari ni. Ya, bunuh tak sengaja siapa? Kita bukan saja nak bunuh, tapi bunuh. Mati ke? Pasal mati dengan sebab kita langgar dia. Tapi bukan kita nak rasa langgar dia. Alat memang alat boleh langgar. Jadi hukum tu kalau ikut salah semata-mata tu. Pasal kita tak ada niat apa-apa langgar, tapi dia lalu lintas, kena. Tetap ada salah kat kita atas kata kita langgar. Itu kot atas kata salah. Yang tu juga mengajar pada kita, kalau ada peraturan-peraturan jalan raya, dia sebut kawasan orang melintas lah apalah, hak tu kena jaga tu. Kena jaga tu maksud saya, kalau katalah ada kanak-kanak sekolah melintas apa kan, memang istilahnya kawasan tu kawasan kampung, dia pun merupakan tanda dah, dan memang peraturan di situ setiap pengguna jalan raya dia mesti beri keutamaan pada pejalan kaki, budak sekolah dan sebagainya. Melanggar itu, kena. Di sebaliknya pula, highway tempat memang kenderaan laju, dia dah buat jambat, mau lintas ke bawah, mapuh mu, saya silap mu pergi. Saya silap, mu langgar, kereta dia rosak, mu kena bayar. Orang mati dia kena bayar. Maksud apa? Dengan sebab mu buat salah tu, orang lain cedera. Memanglah dia mati, tapi dia yang langgar peraturan. Kalau ikut bab fiqh tuan, cuma kitab kita ni kitab kecil, dia tak sebut lah bab tu. Kalau kita belajar kitab besar, dia ada bab khas bicara bab tu, dia panggil babul insidam.
Apa istilah ni? Bab belaga. Kereta, kalau dulu dia sebut unta yang unta, kuda dengan kuda, kapal dengan kapal kan. Macam mana nak bicara tu? Bicara satu-satu kan. Naik kereta tu ada batu jatuh, cermin pecah, siapa bayar, tak kena bayar tu. Lagi besar kita tuan, lagi detail. Kalah mahkamah kita ni. Mahkamah kita banyak hukum bodoh, ada benda tak apa-apa hukum lah. Tapi kalau buka kitab-kitab yang ulama kita sekarang ni, kita tengok detail hukum. Khususnya dalam bab accident pun ada. Sebut siap dah dari sisi kata siapa bersalah tak bersalah, dan keutamaan jalan raya tu sebenarnya hak milik siapa dan siapa kena bayar ganti rugi. Saya sebut tu contoh tadi, jalan kampung, jalan highway, ataupun macam ni, jalan ni memang penempatan. Orang memang naik motor, naik kereta apa, kita pun nak buat bercindai, kentang tali. Tingkat tu kan tingkat ni. Orang naik basikal tinggi sikit, apa? Siapa kentang tali? Patutnya mu tak boleh kentang tali pasal selalu orang. Dia mati, mu bayar dia. Pasal hukum mu, walaupun muka sengaja bunuh dia, tapi alat membunuh tu boleh membunuh. Hukum membunuh tak sengaja. Hukum bunuh tapi tak sengaja. Pasal membuat sabab untuk boleh mati. Apa kot, lebih kurang itu. Nak menunjukkan kata dia memang ada peraturan dalam bab belaga. Cuma kita lah ni kalau bab-bab peraturan pelanggar-pelanggar ni, dia jadi hukum bodoh sikit tu. Dengar saya sebut bodoh tu mana. Pasal semua take over dengan insurans. Insurans urus apa? Kita macam mana? Tak ada apa. Dia kelahi apa, kita tak tahu kelahi apa. Hukum pun saya tak payah peduli. Apa hukum ni mah dalam mahkamah. Itulah pelanggar ni sampai mati. Dia mah kelahi apa? Tak tahu, saya tak tahu. Kita kena langgar. Saya pun di sebelah kereta, dulu banyak orang nak langgar kita. Kita tak bisa langgar orang. Ada langgar pungkok ada langgar, untuk depan kita langgar belakang orang pula. Depan belakang kena. Semua dia claim. Insurans claim. Kita sekupang tak dapat. Kereta tu boleh repair lah. Sepatutnya kita yang dapat bayaran tu. Nisbah ganti rugi tu memang dia kena bayar. Tu kita ni pula kerja kita tertangguh lah apalah. Kita rosak, sepatutnya orang langgar kita tu kena bayar tu. Tapi lah ni semua telah diambil oleh pihak insurans. Insurans yang urus, betul bengkel tu duk claim kereta apa, betul kita apa? Tak ada apa, pergi cari tu. Kalau duk hutang tu. Insurans telan. Tu dia memang kaya-kaya insurans. Sekilas nak sebut yang tu. Jadi, peraturan tu pening. Sepatutnya kalau ikut hak dia, kalau kata bunuh, siapa yang memang salah, dia kena bayar. Satu juga kalau kata tak bab bunuh pun, katalah kereta kita orang bantai belakang, boom, dia salah, dia bayar semua kita. Kita lah ni tak ada sistem tu. Apa dia? Report boleh, orang belakang bayar 300. Lepas tu masuk mahkamah, dia cerita apa tu. Lepas tu siapa dapat duit? Insurans. Kita boleh repair kereta, boleh. Sepatutnya apa? Kita lah dapat bayaran. Tu pun tengok first party, third party apa sikit lah dengan bahasa itu ni. Satu kalau saya kalau nisbah bercakap tu kerti lah nak cakap tu sepadan-sepadan tu. Pasal nak kata asal kaedah Islam, orang yang bertanggungjawab ni bukan pihak insurans ni. Tu yang kata dia ni pihak ketiga lah, nisbah orang yang terlibat dengan kemalangan. Sepatutnya dia tak ada kena-mengena, tapi dia duduk situ, dia ambil lesen untuk jadi penjamin, dan dengan jaminan dia itu dia minta bayaran daripada orang lain. Dan kerajaan telah menguatkuasakan dan memberi kuasa besar pada penjamin ini untuk mengutip bayaran. Dan dia memang telah bersyarat, mu nak ambil otak, mu mesti jamin dulu, cari penjamin dulu dengan melalui insurans. Ini pening sistem kita. Patutnya apa? Tak ada insurans. Siapa pelanggar dia salah dia bayar. Tak ada duit, hati-hatilah awak kita. Hati-hatilah awak kita. Yang ni bila ada insurans je nak. Insurans ada, bubuh lah. Insurans bayar semua. Tu yang kita banyak aksiden. Banyak kematian. Kematian dalam semua kemalangan anda. Mana ada bicara ya? Bicara tu ada, tapi saya nak kata macam ni. Mana ada bicara tu maksudnya? Mana ada orang ambil peduli? Siapa salah tak salah apa, mana ada? Tu insurans semua, bayar-bayar selesai. Betul itu. Kalau ada insurans bayar apa, sok-sok lah apalah, bayar tu. Ganti rugi apa, anggota dia macam ni patah ke apa, dapat bayaran banyak 20-30 ribu, tak tahu lah. Sepatutnya macam mana tu,
kita tak tahu proses macam mana. Yang itulah sikit kot. Saya sebut tu, saya pun tak abang mentoli. Bab tu pasal pening. Pasal terlibat dengan insurans. Kita pun tak ada nak pergi belajar hak dia. Hak kita pun, kita boleh sebut. Saya memang boleh sebut hak dalam kita ni. Takat yang saya ngaji. Tentang macam mana proses dalam kaedah kita dalam masalah kemalangan tu. Yang tu kot, sebut saya lalu dari segi bab kemalangan tu, hak siapa tu, memang ada detail lain. Cuma kita ni, kita kecil. Jadi bagus dari segi soalan tu. Cuma nak lanjut dia, sekali lalu saya dah sebut. Memang kena tengok kitab besar lah untuk merujuk pendetailan hukum itu. Itu kot. Ada lain? Tuntut macam mana? Kuasa mengampun tu kerajaan. Betul? Pihak waris ni yang dapat memberikan pengampunan tu. Kalau nak sebut kata ya tapi nak boleh buat apa, kita ada apa, kita timun memang durian, menggolek luka digolek luka, habis tak boleh buat apa. Contoh kot dengan sebab sistem kita ni, nak boleh buat apa, putih mata tu. Itu kerajaan ampun, awak telah berakhlak baik, ataupun tak dapati tak bersalah. Jadi dengan ini awak dibebaskan daripada apa-apa tuduhan. Putih mata dah tengok ada kuajak. Puak ni yang bunuh pak aku ni. Relax. Jadi patutnya memang boleh tuntut. Tapi itulah sistem macam tu. Kita boleh buat apa? Tak ada. Kalau tuan-tuan ada geng-geng polis ke apa, atau ada geng-geng mahkamah ke apa, saya ada agak lama mak menakan belah-belah polis ni. Yang ada yang pak makan pun belah-belah polis trafik babak aksiden ni. Tolong lakau. Aksiden ada. Kilometer berapa, kereta duduk mana, macam mana kejadian. Aksiden dia main tu pun. Dia cerita satu-satu. Ni macam mana ni? Siapa tuntut ni? Dia dapat sebagai pelukis lakaran cerita macam mana kejadian. Yang ni. Dia dapat bayaran dia. Kejar dia, gaji kerajaan bagi suku. Insurans bagi suku. Tak sebut apa ni? Jadi sepatutnya sistem tu, sepatutnya dia tak ada pihak ketiga yang sepatutnya istilah janganlah nak menyibuk. Hak menyibuk ni yang kacau kita ni. Pula tu diberi lesen. Itulah kot. Syarah panjang pun tak guna tu. Saya tak boleh nak ubah. Benda tu tak boleh nak ubah. Boleh merepek itu . Tapi nak kata itu adalah sistem batil yang bukan dengan kaedah syarak. Ada lain? Jadi kalau ikut baru bicara bab satu, membunuh sengaja. Mana dia wajib mughaladhah hal mana. Baik. Dan yang keduanya dia panggil amdul khata'. Sengaja salah. Sengaja salah. Betul lah. Syarah macam tu tak dia? Amdul khata'. Bukan syibhul amdi. Seingat saya kalau kitab-kitab fiqh ni dia sebut qatlul amdi, yang kedua dia panggil syibhul amdi, menyerupai sengaja. Yang ni kalau ikut tulis dia amdul khata'. Kalau dia pakai pun tak apalah, tapi kalau ikut selalu kalau istilah kitab fiqh lain disebut dengan istilah syibhul amdi, menyerupai sengaja. Itu amdul khata' ni. Jadi kalau amdu tu maksudnya sengaja, khata' salah. Sengaja salah tu macam mana? Kita ambil bahasa tu dulu. Amdu tu maksudnya sengaja, khata' tu salah. Macam mana sengaja salah? Dia memang kosot nak pukul. Salah tu macam mana? Salah tu dan dia pukul. Tapi alat tu biasanya tak mati. Tengok mati. Itu amdul khata'. Kita rotan tangannya 3 kali. Rotan tangan mati. Ada dah mati. Kita pun angkat tangan. Syuk. Dia pun apa? Lu mati. Kira. Hukum bunuh. Sebab dia mati. Mungkin ada sebab tekanan lain, darah tinggi ke, jantung ke, apa macam-macam lah kan. Tapi yang kita buat tu memang kita kosok pukul dah. Memang rotan dia. Tapi alat tu biasanya tak mati.
Hak tu dipanggil syibhul amdi. Menyerupai sengaja. Tu dia bagi takrif tu. Yakni menyerupai dengan sengaja. Dia punya terjemah betul tapi di Arab dia pakai tu amdul khata'. Kalau asal bahasa Arab dia dipanggil syibhul amdi, menyerupai sengaja. Baik. Macam mana dobit dah? Dan iaitu bahawa mengkosot memukul akan dia. Orang ni memang kosot. Itu yang kata amdi tu sengaja. Dia memang pukul. Dia memang tumbuk. Tumbuk pun tumbuk dah. Tumbuk bahu lah. Tumbuk badan. Tumbuk badan biasanya tak mapuh lah. Ini tumbuk badan lembek terus mati. Selok tu. Macam mana tu? Tu dipanggil menyerupai sengaja. Dia kosot pukul dengan barang yang tiada mematikan dia pada ghalib. Kemudian maka mati ia. Okey. Dia tengok mati. Hak ni lah dipanggil syibhul amdi. Kalau asal kitab lain, sini dia panggil amdul khata'. Amdul khata'. Kalau kita lihat dalam sejarah pernah berlaku, yang ni yang kisah Nabi Musa. Kan kisah Nabi Musa ada Bani Israel yang kelahi dengan tukang masak Firaun daripada keturunan Kipti. Dan qala hadza min adui wa hadza min amali syaitan. Apa tu? Dia sebut tu. Duk kelahi tu. Duk kelahi balas saya tengok orang ni nak serang Nabi Musa. Tukang masak Firaun tu kata, orang istana duk bela Bani Israel pula nak kena. Dia serang-serang. Nabi Musa pun buat apa? Elak. Fa wakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa tumbuk pun. Wakazah ni kalau ikut fa wakazahu. Nabi Musa pun genggam tangan dia. Bagi sekali ya. Tapi tumbuk Nabi Musa ni sekali macam 40 tumbuk kan. Ya. Selalunya ghalib tak mati Ghalib tak mati tapi tumbuk Nabi Musa mati. Macam mana pun yang tu dari segi bunuh tu dipanggil syibhul amdi. Satu. Dia bukan kosot nak bunuh tapi dia kosot pukul. Pula tu kes Nabi Musa ni lagi special pasal apa? Ada bab kita jumpa akan datang, dia bab orang serang. Orang serang nak pertahan diri. Elak. Buh mapo terus. Macam mana? Kalau ikut peri, tak kena bayar apa. Kalau orang serang. Jadi kalau bukan kes serang, yang ni, syibhul amdi, amdul khata'. Satu kita nak pukul orang tu kadang-kadang kena tengok-tengok kau. Silap mapuh jenuh kita lah. Macam mana pun itulah, kita baca kitab ni boleh baca macam mana pun ambil pi lah faham macam mana hukum Islam dan banding tengok hukum luar. Dia kata bila lah nak buat hukum Islam ni. Macam itulah buah pi angan-angan tu. Pasal kita ni sebab i'tiqad, wajib i'tiqad dan mencita-cita nak melaksanakan Islam keseluruhannya macam mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib i'tiqad tu. Macam kita tak pergi Mekah lagi, macam mana? Ada tak i'tiqad nak pergi Mekah? Ada. Bila lah nak pergi. Kalau daftar ni pun tahun 2035 baru naik nama 2050. Baru naik nama. Umur tak ada lah kita nak pergi. Tapi nak pergi lah. Gede-gede nak pergi lah. Macam tu. Tu duit tak ada lagi. Duit tak ada pun. Hati duduk di Mekah tu. Itu sebut di Mekah tu. Buat ibadat. Ni. Kalau boleh nak buat hukum Islam semua. Dah aman-damai negara kita. Dunia pun aman-damai. Bila lah nak buat itu? Dalam hati kena rindu tu. Dia kena rindu nak buat hukum syarak. Yang tu yang dipanggil iman. Kalau sampai tak ada hati langsung, apa tu cerita bunuh dia pening aku. Tak ada cerita lain. Sat mu. Ini tak ada cerita lain tu pasal apa? Mu pening pasal apa? Maksudnya pening aku sasat kelahi. Tu mu dah faham je dah. Tak buat pun tak ada apa deh. Nanti yang silap cakap. Misal kaedah kita tak buat tu berdosa, tapi dari segi semangat, azam, cita-cita, kita kena kasih hak mana ajaran Nabi, hak ajaran Quran, kalau boleh nak laksanakan seluruhnya dalam kehidupan. Itu jaga tu. Yang tu bab i'tiqad, yang tu usuli. Itu wajib iktiraf, wajib yakin, wajib berpegang. Wajib ada benda-benda tu dalam hati. Okey. Jadi nisbah laksana tu memang tak ada lah kita. Macam mana pun sikit lagi sambungan ke bab ni. Maka orang yang dia bunuh menyerupai sengaja ni tiada kawat atasnya, dia memang tak kena kisos. Pasal apa? Pasal dia memang sengaja pukul, tapi biasanya tak bunuh. Jadi tak boleh bunuh balas kat dia.
Dia tak boleh bunuh bala, tak ada kisos, tetapi wajib diat. Dan diat dia apa? Diat mughalazah. Tetap diat mughalazah. Diat mughalazah tadi 30 40 dengan dia akan sebut detail nanti insya-Allah. Diat mughalazah, pasal apa dia mughalazah? Pasal dia ada kosot nak pukul tu kena mughalazah. Cuma bayar ni bukan atas diri dia. Tanya sikit. Dan tu yang